Selamat pagi murid-murid, berjumpa kita kembali dalam pendidikan sains sosial dan alam sekitar program pendidikan khas integrasi tahun 4. Tajuk kita pada hari ini adalah tajuk yang ke-9 ya murid-murid, iaitu kelestarian. Murid-murid ingat lagi kita buat tajuk ini pada minggu yang lepas, minggu sebelum cuti ya murid-murid. Ini adalah simbol gitar semula ya murid-murid. Kita akan belajar dengan lebih detail ya. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 9.1, iaitu gitar semula. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 9.1.3, iaitu membezakan simbol dan warna tong gitar semula ya murid-murid. Ini adalah simbol gitar semula. Kalau murid-murid lihat simbol ini, murid-murid tahu ini adalah simbol gitar semula. Ya murid-murid. Tadi kita kata kita akan mengenali tong ya, tong gitar semula ya. Tong yang pertama, tong berwarna biru, iaitu digunakan untuk kertas ya. Kertas maksudnya seperti surat khabar, kotak ya murid-murid. Yang kedua, tong berwarna coklat. Kita akan mengenali tong berwarna coklat, iaitu tong yang digunakan untuk kaca ya murid-murid. Dan yang ketiga, tong berwarna jingga, iaitu tong ini digunakan untuk tin dan plastik. Ya murid-murid, seterusnya ni simbol gitar semula ya murid-murid. Tetapi di kebanyakan tempat simbol ini berwarna hijau. Murid-murid kena tahu ya. Seterusnya, standard pembelajaran yang seterusnya ya murid-murid. 9.1.4, iaitu menjelaskan kepentingan gitar semula. Ya, murid-murid perlu jelaskan kepentingan gitar semula. Kenapa gitar semula itu penting? Ya, murid-murid. Objektif kita pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membezakan simbol dan 3 warna tong gitar semula, iaitu tong biru untuk kertas, tong coklat untuk kaca, dan tong jingga untuk tin dan plastik. Ya, murid-murid perlu mengenali 3 tong ini ya, tong warna dengan bahan yang digunakan untuk gitar semula yang dimasukkan ke dalam tong tersebut ya murid-murid. Dan seterusnya objektif kita adalah ni simbol gitar semula.
Ya, murid-murid, objektif yang seterusnya, murid-murid perlu jelaskan kepentingan kitar semula, ya, kepentingan kepada alam sekitar. Ya, murid-murid. Seterusnya, ni kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan iaitu apa yang murid akan dapat setelah murid-murid belajar pada hari ini, ya, topik hari ini. Murid-murid ikut bersama-sama cikgu, ya, murid-murid. Saya dapat mengenal simbol dan 3 warna tong kitar semula. Ya, murid-murid ini yang murid-murid dapat pada hari ini, ya, akan dapat. Ya, saya dapat mengenal simbol dan 3 warna tong kitar semula. Ya, murid-murid, 3 warna tersebut adalah tong biru, kertas, tong coklat, kaca, dan tong jingga, tin dan plastik. Ya, murid-murid. Seterusnya, murid-murid, ini yang seterusnya, kriteria kejayaan yang seterusnya. Saya dapat menjelaskan kepentingan kitar semula kepada alam sekitar. Ya, ini yang akan murid-murid dapat pada hari ini, ya, 2 perkara ini. Pertama, murid-murid akan dapat mengenal simbol kitar semula, iaitu simbol ini, ya, murid-murid. Murid-murid jika lihat simbol seperti ini adalah simbol kitar semula. Yang kedua, murid-murid perlu mengenal 3 warna tong kitar semula dan kegunaannya. Dan yang ketiga, murid-murid perlu mengetahui kepentingan. Kenapa kitar semula itu penting? Ya, murid-murid, 3 perkara ini murid-murid perlu ketahui, ya, pada hari ini, ya, murid-murid. Seterusnya, ni dalam buku di SKP kamu, ya, murid-murid. Ni dia. Dalam di SKP kamu, ya. Ni dia kita akan belajar pada hari ini membezakan simbol warna tong kitar semula. 3 warna ini, ya, murid-murid. Tong biru, kertas, tong coklat, kaca, tong jingga, tin dan plastik. Kemudian murid-murid perlu jelaskan kepentingan kitar semula kepada alam sekitar. Ya, kita dah pernah belajar minggu sebelum ini mengenai maksud kitar semula. Cikgu harap murid-murid ingat, ya, murid-murid. Kemudian, mengenal pasti bahan yang boleh dikitar semula. Ya, murid-murid, minggu lepas kita sudah belajar, ya, minggu sebelum ini, bahan-bahan yang boleh kita kitar semula. Ya, murid-murid, minggu ini kita belajar 9.1.3 dan 9.1.4. Ni simbol kitar semula.
Ya, murid-murid perlu ingat ya simbol gitar semula. Seterusnya, ni yang terdapat dalam buku teks kamu yang kita akan belajar pada hari ini. Ya, kita baca ya, baca bersama-sama ya murid-murid. Gitar semula mempunyai simbol seperti di sebelah. Ya, simbol ini. Ya, simbol ini yang cikgu tunjuk dalam setiap slide keluar simbol ini. Ya, jadi murid-murid akan ingat simbol ini. Simbol ini dapat dilihat pada tong gitar semula. Bila murid-murid pergi ke mana-mana ya, murid-murid melihat tong, murid-murid tengok ada simbol ini. Jika simbol ini, murid-murid perlu membuang sesuatu bahan mengikut warna tong tersebut. Ya, warna apa, untuk bahan apa, ya, kita akan ketahui sebentar lagi ya murid-murid. Ni simbol ya, simbol dia. Jangan lupa ya murid-murid. Seterusnya, ya, yang terdapat dalam buku teks kamu juga, ya, tong gitar semula dibezakan mengikut warna seperti yang berikut. Ya, murid-murid. Ni simbol gitar semula. Biru untuk kertas sahaja. Ya, jika murid-murid melihat, ya, murid-murid pergi ke mana-mana, lihat warna biru, murid-murid tahu ya, tong itu adalah untuk kertas. Jika murid-murid ada kertas, surat khabar, kad manila yang tidak digunakan, murid-murid boleh buang ke dalam tong berwarna biru. Ya, murid-murid. Ni dia tong biru. Ya, jika murid-murid lihat tong warna ini adalah untuk membuang kertas, kad manila, semua yang berbentuk kertas, kotak, ya, yang berbentuk kertas kita boleh buang ke dalam tong ini. Ya, seterusnya. Coklat, ya, coklat berwarna perang ya, coklat untuk kaca sahaja. Ya, kaca maksudnya seperti botol, ya, kaca-kaca ya. Ni tong berwarna coklat. Ni dia. Ya, ni coklat cair, ya, tapi coklat pekat. Ya, sama ya murid-murid. Murid-murid bila lihat tong berwarna coklat, murid-murid tahu ini adalah untuk kaca ya murid-murid. Seterusnya, jingga untuk tin dan plastik sahaja ya murid-murid. Ni dia tong berwarna jingga. Ya murid-murid. Ni nampak seperti warna merah tetapi ni sebenarnya adalah jingga. Ya murid-murid, warna orange. Jingga maksudnya warna orange. Ya murid-murid. Ni dia simbol gitar semula.
Seterusnya yang terdapat dalam buku teks ya, gitar semula mempunyai banyak kepentingan kepada alam sekitar. Antara kepentingannya termasuklah seperti berikut. Ya, ni yang terdapat dalam buku teks kamu ya, murid-murid. Murid-murid perlu belajar dua kepentingan dahulu ya. Dua kepentingan ni murid-murid perlu ingat. Ya, murid-murid, kepentingan ini kepada alam sekitar. Ni adalah simbol gitar semula ya, murid-murid. Seterusnya, yang pertama, ya, mengurangkan bahan buangan di tapak pelupusan sampah. Jika kita mengamalkan gitar semula, jadi kita dapat mengurangkan bahan buangan di tempat pelupusan sampah. Ya, ini adalah tempat pelupusan sampah. Ya, murid-murid tengok begitu banyak sampah di sini. Jika kita dapat kurangkan adalah lebih baik. Ya, kita buang dalam gitar semula dan bahan yang boleh digitar semula akan dibawa ke kilang-kilang dan digunakan semula ya, murid-murid. Kita dah belajar maksud gitar semula ya, maksud minggu sebelum ini kita sudah belajar maksud. Jika murid-murid tidak tahu lagi, tak dapat lagi, murid-murid tengok semula video cikgu, nota cikgu ya, murid-murid. Bahan yang boleh digunakan semula ya, murid-murid. Jadi bahan-bahan yang boleh digunakan semula kita tidak perlu buang, tetapi kita masukkan ke dalam tong gitar semula untuk diproses dan digunakan semula. Ya, murid-murid. Jangan lupa logo, ya, simbol gitar semula ya. Simbol dia mudah saja. Ada 3 anak panah seperti ini. Ya, murid-murid. Seterusnya, kepentingan yang kedua, mengurangkan penggunaan bahan semula jadi. Ya, murid-murid. Ini mudah ya, murid-murid. Jika untuk senang, cikgu cakap pokok ya, murid-murid. Pokok digunakan untuk membuat kayu ya, kayu. Dan jika kita dapat mengurangkan penggunaan kayu, maksudnya kita dapat selamatkan bahan semula jadi. Ya, murid-murid. Tapi tengok contoh di sini, kayu digunakan untuk membuat sesuatu bahan. Jika kita dapat kurangkan, kita dapat selamatkan kayu-kayu ini ya, murid-murid. Ni simbol gitar semula ya, murid-murid. Seterusnya, kita kepada tugasan. Seperti yang cikgu selalu cakap, tugasan membantu murid-murid mengingat. Bukan untuk menyusahkan murid-murid ya. Mengingat apa yang kita telah belajar pada hari ini. Ya, 3 perkara yang kita telah belajar ya. 1, kita belajar simbol gitar semula ya, murid-murid, yang ada 3 anak panah ya, berbentuk segitiga. Ya. Kemudian kita belajar yang kedua ya, kita belajar 3 tong gitar semula ya, warna dan kegunaan tong tersebut.
Dan yang ketiga, kita belajar tentang kepentingan kitar semula. Ada dua kepentingan yang murid-murid perlu ingat. Ya, yang pertama, ya, kepentingan yang pertama, kita apa dia murid-murid ingat tak? Kepentingan dia kita dapat mengurangkan sampah ya murid-murid. Di tapak perlupusan sampah begitu banyak sampah. Ya, jadi untuk mengurangkan sampah kita mengamalkan proses kitar semula, iaitu bahan yang boleh digunakan semula, murid-murid tidak perlu buang. Kita tidak perlu buang, kita masukkan ke tempat yang lain seperti tong ya, ikut tong warna tersebut. Kemudian tong itu akan dibawa ke tempat pemprosesan. Ya, menggunakan semula bahan tersebut untuk membuat bahan yang lain ya, murid-murid. Dan yang ketiga, kita belajar kepentingan kitar semula. Ada dua kepentingan. Satu, kita mengurangkan sampah. Dan yang kedua, kita mengurangkan penggunaan bahan semula jadi. Dua kepentingan tu murid-murid perlu ingat. Jadi sekarang tugasan murid-murid adalah cikgu akan sediakan kuis Google Form ya murid-murid. Murid-murid buat supaya murid-murid dapat lebih memahami topik pada hari ini ya murid-murid. Dan seterusnya murid-murid jawab soalan lembaran kerja yang cikgu sediakan ya, mudah sahaja ya murid-murid. Dan yang ketiga, seperti biasa, murid-murid perlu jawab soalan dalam buku aktiviti murid-murid ya. Murid-murid buat bab kitar semula. Jawab ya, jawab soalan bab kitar semula ya murid-murid dalam buku aktiviti yang cikgu sudah kirimkan sebelum ini ya murid-murid. Ni. Ya, selamat belajar. Selamat membuat tugasan ya. Cikgu pernah bagi tugasan ya membuat buku scrap ya. Murid-murid boleh menonton semula video, membaca nota cikgu, buat ya murid-murid. Dan murid-murid tidak digalakkan keluar dari rumah ya murid-murid. Duduk di rumah, murid-murid teruskan membuat aktiviti PDPR yang cikgu sediakan ya murid-murid. Kemudian murid-murid boleh membantu ibu, membantu ayah ya. Cikgu pernah ajar mengenai aktiviti masa lapang ya murid-murid. Murid-murid boleh lakukan aktiviti yang berfaedah. Ya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan ya murid-murid. Bye.